Salam sejahtera. Hari ini kita masuk subtopik yang baru, K6.2 sisi 4 kitaran. Kita tengok masuk sisi 4 kitaran. Sisi 4 kitaran ialah suatu sisi 4. Dalam apa? Dalam bulatan. Dengan keadaan keempat-empat bucu sisi 4 terletak pada lilitan bulatan. Jadi di sini kita boleh buat kesimpulan. Jadi kita cari apa itu ciri-ciri bagi sisi 4 bulatan. Jadi yang pertama, berdasarkan ayat yang tadi, jadi kita boleh buat kesimpulan. Yang pertama adalah terdapat 4 sisi. Yang kedua, kita boleh buat adalah 4 bucu. 4 bucu tu contohnya ini. P, Q, R, S. 4 bucu tu berada di mana? 4 bucu terletak di atas lilitan bulatan. Yang ketiga, kedudukan sisi itu macam mana? Kita dah tahu dia ada 4 sisi. Jadi 4 sisi itu ialah perentas. Perentas. Jadi kalau kita tengok di sini, kita ada sudut P, sudut Q, sudut R, sudut S. Seterusnya, dia cakap PQRS ini ialah sisi 4 kitaran sebab dia memenuhi 3 ciri di sini. Jadi mana P dan R serta S dan Q, dia dikenali sebagai sudut bertentangan dalam sisi 4 kitaran. Jadi ini adalah P. P bertentangan dengan R. Kalau sudut S bertentangan dengan Q. Seterusnya kita tengok contoh sisi 4 kitaran. Yang pertama. Yang ni bucu. Yang ini adalah bukan sisi 4 kitaran. Sebab apa? Kita tengok di sini. Bucu D berada di luar. Jadi kalau bucu D tidak terletak pada lilitan, jadi A, B, C, D bukan sisi 4 kitaran. Yang nombor 2. Tengok semua bucu. Terletak pada lilitan. Jadi, bila ketiga-tiga syarat dipenuhi, jadi dia adalah sisi 4 kitaran. Yang ketiga, KLON. Bukan sisi 4. Sebab apa? Sebab tengok, satu bucu O. Dia tidak terletak pada lilitan. Kalau yang ni, yang keempat, bucu P, S, R, Q, berada di atas lilitan. Dua ciri lagi pun dia dipenuhi. Jadi dia sisi 4 kitaran. Seterusnya, contoh yang kelima, dia kata bucu O tidak terletak pada lilitan. Bucu O di sini. Jadi satu syarat tidak memenuhi. Bila satu saja syarat tidak dipenuhi, jadi OTUV bukan sisi 4 kitaran. Seterusnya kita tengok cara ataupun ciri seterusnya pada sisi 4 kitaran. Dia kata hasil tambah. Bila hasil tambah, maksudnya kita perlu menambah. Hasil tambah apa? Sudut-sudut bertentangan dalam satu sisi 4 kitaran ialah 180.
Jadi kita dah kenal pasti sudut X tambah dengan Y adalah tadi 180. Okey, lepas tu sudut P tambah dengan Q 180. Dengan syarat sudut dia adalah bertentangan. P dengan Q, X ini dengan Y. Okey, itu syarat yang kita perlu tahu. Baru awak boleh selesaikan soalan. Okey, jadi soalan yang pertama, okey, dia nak cari apa itu nilai X. Okey, jadi sekarang dua sudut ini adalah bertentangan. Okey, bila penambah dua sudut bertentangan adalah 180. Jadi kita tambah dulu semua. 50 darjah. Okey, tambah 60 darjah. Okey, tambah 40 darjah. Okey, tambah dengan X adalah 180 darjah. Okey, jadi tambahkan yang ini dulu. Semua sekali adalah 150 darjah. Okey, tambah X sama dengan 180 darjah. Okey, awak nak cari X kan? Okey, jadi 180 darjah, 150. Okey, kita bawa ke sana. Jadi bila bawa ke sana, ini adalah positif. Jadi kita kena tolak. Jadi tolak 150 darjah. Jadi awak akan dapat X awak adalah 30 darjah. Okey, senang saja Kita tolak. Okey, sekarang kita tengok contoh yang lain. Katakanlah saya buat di sini adalah 3X. Okey, ini adalah katakanlah di sini adalah 30 darjah. Okay, jadi kita nak cari nilai X. Apa itu nilai X kita? Jadi sama juga konsep dia. Okay, 3X ni kita tambahkan dengan 30 darjah sama dengan 180. Asalkan sudut bertentangan, hasil tambah dia 180. Okey, jadi 3X sama dengan 180 darjah 30. Okey, pindah ke sana. Kena, bertolak. Jadi 3X sama dengan 150 darjah. Jadi X awak adalah 3 pindah ke sana kena bahagi. Jadi 150 bahagi 3 adalah 50 darjah. Contoh yang lain. Katakanlah di sini adalah sini adalah 5Y. Sudut yang di sini adalah 4Y. Konsep yang sama juga konsep yang sama. 5Y tambahkan dengan mana sudut bertentangan? Adalah 4Y. Sama dengan 180 darjah. Jadi 5Y tambah 4Y. Tambahkan dia punya nombor saja. Jadi 9. 9 apa? 9Y. Sama dengan 180 darjah. Kita nak cari Y. 180 darjah 9. Bila bawa ke sana, bahagi. Jadi 180 darjah bahagi 9 adalah 20. Unit kita adalah darjah. Itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.